Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi malam 16 November 2020 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg hari ini menerima 2 kunjungan hormat di pejabat beliau. Kunjungan pertama daripada Pengurus Besar Lembaga Air Kuching yang baharu Roziah Mohamad yang mula bertugas pada 1 Oktober 2020 yang lepas. Tujuan utama is just to introduce myself as the new GM of Kuching Water Board. So, and also just to get some aspiration lah on the direction and what we are looking forward to lah. Also, of course, to give feedback on our project. It's mainly on what is going on right now lah, macam grid, making sure that we are having enough supply for both Kuching and Semoran area lah. Hadir sama Timbalan Pengurus Besar Wong Sun Sing, Ketua Akaunten Mohamed Azman Abdullah dan Pegawai Perhubungan Korporat Roslelawati Muhammad Amin. Sementara itu, pada sebelah petang, Ketua Menteri menerima kunjungan hormat daripada Delegasi Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak. Kunjungan hormat itu bertujuan memaklumkan kepada Ketua Menteri mengenai penganjuran Special Edition of International Conference on Innovative Science and Technology for Research and Education in Australia pada 25 dan 26 November 2020 bertempat di kampus Samarahan. Menurut Rektor UiTM Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali, UiTM akan bekerjasama dengan ACEC Association dan Anhui Medical University, China bagi menganjurkan persidangan tersebut yang akan dirasmikan oleh Ketua Menteri pada 25 November nanti. Ini conference antarabangsa yang kita organise setiap tahun lah. Tapi because of COVID ini kita buat special edition secara hybrid participation daripada 10 negara secara online dan juga paper presentation daripada beberapa pihak di Malaysia sendirilah dan juga locally. Jadi kita dapat 80 lebih kurang 80 different papers yang akan dibentangkan berkaitan dengan perkembangan COVID dan perkembangan perubatan berkaitan dengan COVID. Kita bekerjasama dengan universiti-universiti di China. Beliau yang juga penasihat persidangan itu berkata penganjuran persidangan itu bertujuan mengumpul peserta tempatan dan luar negara untuk berkongsi pengetahuan dan penemuan penyelidikan terkini berkaitan COVID-19. Katanya persidangan tersebut adalah pertama dianjurkan di Malaysia dengan menyediakan kedua-dua platform secara fizikal dan maya. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak hari ini merekodkan 1 kes baharu positif COVID-19 di daerah Miri menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,041 kes. Menurut Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, kes merupakan kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 sebelum ini. Kes ini merupakan seorang kanak-kanak lelaki berumur 4 tahun yang juga warga negara tempatan. Kes ini juga tidak mengalami tanda dan gejala jangkitan COVID-19. Kes ini telah dimasuk ke ward pengasingan di Hospital Miri untuk rawatan lanjut. Kes ini mempunyai berkaitan dengan kontak positif di bawah kluster Grand Hill. Dilaporkan 5 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. Dalam pada itu, JPBN Sarawak telah bermesyuarat dan keputusan telah pun dibuat berhubung beberapa perkara, antaranya ialah berikut pula setakat ini status projek pembinaan Pusat Dialisis Buah Pinggang Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cabang Miri yang baharu mencapai 50% siap. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, projek pembinaan tersebut mengalami sedikit kelewatan disebabkan penularan wabak COVID-19. Didapati projek pembinaan tersebut kini berada dalam tahap 50% dan tergendala akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak bina Pusat Dialisis Buah Pinggang PBSM Cabang Miri baharu di Permajaya Miri pada Isnin.
Dalam pada itu, Datuk Lee yang juga naib pengerusi pertama PBSM Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin turut menjelaskan pusat dialisis yang sedia ada di Kompleks PBSM Cabang Miri di Jalan Bulan Sabit ketika ini mempunyai 342 pesakit dan semakin sesak ekoran peningkatan jumlah pesakit. Berita seterusnya, rang Undang-Undang RUU Pindaan Artikel 16 Perlembagaan Sarawak bertujuan memberi keutamaan kepada anak Sarawak sendiri untuk mentadbir negeri ini. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, ia berbeza dengan tindakan pihak pembangkang yang menolak RUU berkenaan kerana berniat membenarkan orang luar menjadi calon dan bertanding dalam pilihan raya di sini. Menentang pindaan itu. Bagaimana sidang tidak bersetuju dengan pindaan ini. Misi dua ikut hari PSB, YB Ranu dengan YB Tiong menyokong pindaan. YB Wong Kingway juga yang parti dam keluar parti dam yang menyokong pindaan. Siko lagi YB Ali Biju nyukung pindaan. Jadi erti kan 9 lingkup hari PSB kan ngau TMP nada nyukung perintah, nada nyukung ke pindaan undang-undang ya. Bermakna mereka mau orang bukan asal Sarawak yang boleh diau itu sehari dua boleh bertanding makanya. Jadi ialah erti pindaan yang tadi. Jelasnya, had umur mendaftar dan layak mengundi telah diturunkan daripada 21 tahun kepada 18 tahun selepas pindaan RUU berkenaan. Semasa merasmikan program belia Tiang Seri Negara pada Ahad, Adun Kuala Rajang itu berkata, pembinaan jalan dari Kerubong ke Sare telah dipersetujui oleh Ketua Menteri, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari dan Datuk Abang Openg. Selanjutnya, sebanyak 47 kediaman di kawasan Dun Pantai Damai sudah siap dibaik pulih menerusi program Penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS pada tahun lepas. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, bagaimanapun pada tahun ini projek PPRMS agak terjejas susulan penularan wabak COVID-19. Namun begitu jelasnya, pada tahun 2018, 69 projek seumpamanya berjaya dilaksanakan bagi memastikan rakyat yang kurang berkemampuan memiliki kediaman yang selamat dan selesa. Jadi ini antara usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri di bawah kepimpinan Datuk Menteri Abang Jo untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat kita, terutama masyarakat di Batulu yang selalu menghadapi masalah rumah-rumah mereka yang perlu diperbaiki dari masa ke semasa. Jadi projek PPRMS ini sentiasa berjalan, bermula pada tahun 2018, seterusnya pada tahun ini dan insyaAllah kata maklumat yang saya peroleh daripada Ketua Menteri akan diteruskan pada masa-masa akan datang. Bercakap ketika ditemui media selepas melakukan penyerahan projek PPRMS di Kampung Pasir Pandak dan Kampung Buntal hari ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai itu menambah, kebanyakan projek PPRMS yang dilaksanakan adalah melibatkan penggantian atap, dinding dan lantai yang uzur. Sementara itu, seorang pemilik kediaman yang dibaik pulih menerusi PPRMS di Kampung Pasir Pandak, Zaliah Ulis merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak menerusi Adun Pantai Damai yang telah membantu membaik pulih kediaman mereka yang kini lebih selesa dan selamat didiami. Rasa selamat tak sedikitnya kena dah diperbaiki. Sila rasa ni gila lagi. Tempat ada luas juga bang untuk anak-anak bermain. Macam mana sesempit rasanya kena tubuh kami di rumah nak rumah kita ni sebelah tu je dapat diam lah belum dapat didiam. Untuk rasa selesa lah sedikitnya. Rasa terima kasih juga lah dengan kerajaan kena dapat membantu. Bagi Nasa Wazi Melayu pula, dia sekeluarga amat bersyukur kerana Kerajaan Sarawak dapat meringankan bebannya untuk membeli keperluan untuk membaik pulih kediaman keluarganya. Amat berterima kasih lah. Kita orang bersyukur terhadap ini. Diberi bantuan, diberi sumbangan, dapat meringankan beban kami. Kata orang untuk membeli perkakas rumah. Sebelum tu tadi kami kata orang memang kata orang mengikut kemampuan nak beli perkakas rumah memang si mampulah.
Jadi kata orang bukannya si mampu, kata orang untuk keperluan harian lagi, kata orang mun sekiranya nak beli pun kata orang memang kata orang keperluan harian kita ditinggal. Jadi Begitu juga dengan Abdul Rahman Lee dari Kampung Buntal merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak kerana dapat menyelesaikan masalah kebocoran atap rumahnya sejak 5 tahun lepas. Bocor, sudah. Bekas dalam bekas angin. Dalam bilik saja. Ruang tamu. Bila masa hujan kami tak usah besin tali mana. Dalam bilik tu ada tengah tilam. Sekian edisi malam bersama saya Grace John Lee dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.